kos SCCI Dia 1A ingin membincangkan topik pembangunan alam sekitar. Bagi topik saya akan memegang konsep pemeliharaan, konsep pembangunan alam sekitar serta pencemaran bunyi bagi punca, kesan dan langkah. Baiklah, saya akan menerangkan dengan lebih teliti berkenaan dengan konsep pembangunan dengan alam sekitar. Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang berkembang pesat dalam menuju ke arah kemajuan dalam pelbagai bidang. Namun, dalam kepesatan pertumbuhan itu, kesan kegiatan juga membawa kesan sampingan terhadap alam sekitar. Selain itu, kegiatan pembangunan juga dan penerokan hutan manakala pembuangan toksik menjadi punca kepada berlakunya pencemaran air. Selain itu, kegiatan pembangunan juga dan penerokan hutan dan yang tidak dijalankan juga mengganggu ekosistem dan boleh mengakibatkan hakikat tanah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang konsep pemeliharaan dan pemeliharaan. Bagi pemeliharaan bermaksud usaha memelihara dan memelihara sumber alam semula jadi dengan bijak dan sistematik supaya dapat dirasai oleh generasi akan datang. Seterusnya, bagi definisi pemeliharaan. Pemeliharaan ialah usaha mengekalkan sumber alam semula jadi daripada musnah. Ia boleh dikatakan kita lebih menjaga dan lebih mempraktikkan langkah-langkah supaya bumi kita tidak akan musnah dengan semudah-mudahnya. Seterusnya akan meneruskan dengan tajuk pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi ialah bunyi bising yang keterlaluan sehingga mengganggu telinga seseorang itu dan boleh mengakibatkan berlakunya banyak kesan yang teruk bagi seseorang individu itu. Baiklah, saya akan menerangkan punca-punca pencemaran bunyi pula. Penimbulan pencemaran bunyi ini adalah disebabkan oleh tapak pembinaan yang melakukan proses-proses kerja pembinaan di kawasan tersebut. Mereka juga yang menghasilkan perkilangan juga membuatkan bunyi bising itu terjadi. Namun begitu, bunyi ini datang dari mana? Bunyi ini biasa datangnya daripada mesin-mesin dan alatan-alatan yang digunakan. Hal ini kerana alatan mesin yang digunakan itu adalah alatan yang berkuasa tinggi yang mengeluarkan bunyi bising yang keterlaluan sehingga mengganggu ketenteraman awam. Baiklah, di samping itu, punca-punca pencemaran bunyi juga ialah akibat daripada peningkatan penggunaan kenderaan di jalan raya yang semakin bertambah dari hari ke hari. Semakin banyak kenderaan yang berada di jalan raya, semakin tinggi bunyi bising yang dihasilkan. Baiklah, antara kesan yang mengakibatkan berlakunya pencemaran bunyi adalah seseorang itu akan mengalami kesukaran daripada segi pendengarannya kerana dia sudah mengalami masalah pendengaran yang sangat serius akibat bunyi bising yang keterlaluan dari semasa ke semasa. Terdapat pelbagai strategi bagi mengurangkan pencemaran bunyi ini. Antaranya ialah setiap kenderaan perlu akur dengan peraturan kerajaan iaitu menghadkan kelajuan suatu kenderaan itu daripada berlebihan had yang ditetapkan. Sebagai contoh, mereka tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan kelajuan yang sangat penuh ataupun kelajuan yang sangat tinggi dalam penggunaan jalan raya. Hal ini kerana semakin tinggi penggunaan jalan raya itu, semakin tinggi bunyi bising yang dilontarkan. Jadi, di sini kita dapat uraikan bahawa dengan faktor kawalan kenderaan juga membawa kesan kepada pencemaran bunyi. Assalamualaikum, saya Nur Amiza binti Razali SC 202126056 akan menguraikan tentang pencemaran udara. Definisi pencemaran udara adalah salah satu keadaan yang mengakibatkan udara tercemar dengan sisa toksik yang melelehkan di sekeliling kita. Contohnya, gas karbon dioksida dan sulfur dioksida. Seterusnya, punca pencemaran udara berlaku daripada pelepasan asap kenderaan bermotor yang menghasilkan karbon monoksida, nitrous oksida dan hidrokarbon yang banyak menyumbangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Selain itu, banyak di kawasan perindustrian, malah pembakaran secara terbuka juga salah satu punca pencemaran udara. Kita beralih ke slide seterusnya, iaitu kesan pencemaran udara ialah berlakunya hujan asid yang akan
mengakis cat bangunan-bangunan serta membunuh tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan air. Di samping itu, pemanasan global juga berlaku akibat daripada penyusutan lapisan ozon yang melindungi bumi daripada sinaran terus cahaya matahari iaitu sinaran UV. Akhir sekali, berlaku pendedahan secara terus kepada cahaya matahari yang akan mengakibatkan kanser kulit. Seterusnya, cara mengatasi pencemaran udara ialah pihak perindustrian perlu meninggikan cerobong asap sehingga 30 meter dan meletakkan penapis asap. Kedua, menggalakkan penggunaan petrol tanpa pelambung kepada kenderaan bermotor sama ada awam ataupun persendirian. Akhir sekali, memasang catalytic converter pada exhaust kenderaan yang berkenaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah Asyikin binti Abdul Halim dari kelas LCCI 1A, nombor metrik LC 20215715. Apa kaedah dalam merealisasikan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar? Sebagai contoh ialah dengan menguatkuasakan undang-undang. Misalnya, kerajaan telah menubuhkan beberapa undang-undang seperti Akta Perhutanan Negara dan Akta Perlindungan Hidupan Liar bagi memastikan alam sekitar sentiasa terjaga. Seterusnya, inisiatif yang dapat diambil ialah dengan mengawal aktiviti pembalakan haram dan mencegah perdagangan haiwan haram dan tumbuhan yang semakin hari semakin berleluasa. Kaedah yang seterusnya ialah dengan mewujudkan hutan simpan. Tujuan pelaksanaan hutan simpan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan haiwan dan tumbuhan di dalamnya tidak terancam. Contoh hutan simpan yang sering menjadi destinasi perlancongan ialah Taman Negara Bukit Lambir. Di sana menjadi destinasi pelancongan oleh kerana terdapat kolam air yang berwarna kehijau-hijauan dan bukit batu pasir yang mengagumkan. Terusnya, pendidikan juga telah menjadi satu inisiatif untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang awam tentang kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Contoh yang paling sinonim ialah apabila pusat-pusat pendidikan telah mengadakan peraduan menulis esei, puisi dan kempen Cinta Ilah Sungai Kita yang secara tidak langsung telah meningkatkan kesedaran orang awam tentang isu ini. Langkah seterusnya ialah penanaman semula. Penanaman semula berfungsi untuk menggantikan semula pokok-pokok yang telah ditebang dan mengehatkan kapasiti hasilan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Mahmud dari kelas 1A LCCI. Saya ingin membentangkan tentang pencemaran terma. Definisi pencemaran terma adalah perubahan atau peningkatan suhu sungai dan udara sekitarnya yang berlaku khasnya akibat daripada kegiatan manusia. Punca-punca pencemaran terma berlaku adalah peningkatan kawasan perindustrian. Kawasan perindustrian seringkali membebaskan air panas yang telah digunakan ke dalam sungai. Hal ini menyebabkan berlakunya kemusnahan hidupan akuatik. Selain itu, wujud banyak bangunan yang tinggi dan rapat antara satu sama lain. Bangunan-bangunan tersebut akan memerangkap udara yang berhabuk dan berkepekatan karbon dioksida yang tinggi. Kesan pencemaran terma adalah keadaan cuaca menjadi tidak terkawal. Peningkatan suhu bumi juga telah membunuh lebih 1 juta orang di seluruh dunia sejak tahun 2000 sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Selain itu, berlakunya pencemaran ais di kutub. Hal ini menyebabkan berlakunya peningkatan paras air laut sekaligus berlakunya banjir di kawasan berdekatan. Seterusnya, berlakunya pemanasan global yang menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Langkah-langkah mengatasi pencemaran terma adalah mewujudkan kawasan hijau seperti menanam banyak pokok di sekitar bandar. Sebagai contohnya, pokok yang menjalankan proses fotosintesis iaitu menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Hal ini menyebabkan suhu bandar tersebut akan terkawal. Langkah yang kedua ialah menggalakkan penggunaan kenderaan awam. Hal ini untuk mengurangkan jumlah kenderaan di jalan raya sekaligus dapat mengurangkan pelepasan asap secara berleluasa daripada kenderaan yang menyebabkan berlakunya pencemaran terma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nur Farakul Adim bin Zainatul Azmi dari kelas LCCI DIA 1A. Hari ini saya akan menerangkan tentang pencemaran darat dan langkah-langkah mengatasi pencemaran alam sekitar. Apa itu pencemaran darat? Pencemaran darat merupakan perbuatan yang berlaku di sesuatu kawasan sehingga kejadian perubahan warna, kesuburan dan hakisan pada tanah. Hal ini berpunca daripada pembuangan sampah sarap seperti pembuangan sampah sarap di suatu kawasan perumahan, pembuangan sisa toksik dan nuklear di kawasan tanah dan penebangan pokok secara berluasa. Hal ini kerap terjadi di kawasan-kawasan seperti di bandar dan juga kampung di tempat pembangunan baru. Kesan pencemaran darat. Pencemaran darat ini akan menyebabkan penyebaran kuman yang mengakibatkan haiwan seperti tikus, lipas dan lalat akan tertumpu di kawasan yang kotor. Sebagai contoh, kita boleh lihat ialah sampah sarap yang berkumpul akan menyebabkan lalat dan tikus akan selalu berada di situ. Selain itu, pencemaran darat juga mengakibatkan hakisan tanah yang teruk. Hal ini akan menyebabkan hasil pertanian kita akan berkurang dan juga terjadinya kejadian tanah runtuh dan banjir. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang langkah mengatasi pencemaran alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil untuk mengatasi pencemaran alam sekitar adalah dengan menghijaukan kawasan persekitaran semula. Sebagai contoh, program yang telah diadakan oleh kerajaan ialah program Projek Wira Alam, program kesedaran alam sekitar dan lain-lain. Hal ini dapat membangunkan semula kehijauan di bandar-bandar dan di kawasan yang tertumpu. Selain itu, kita juga boleh mengatasi dengan menjalankan program-program di pendidikan awal persekolahan. Sebagai yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan, mereka telah membangunkan beberapa program di sekolah seperti contoh program membangunkan taman ceria dan lain-lain untuk membangunkan kesedaran pelajar-pelajar tentang alam sekitar. Seterusnya, pihak sekolah dan pihak kerajaan perlu menyuntik semangat di kalangan pelajar sekolah untuk menyedari tentang kepentingan alam sekitar di negara kita. Hal ini kerana pelajar-pelajar sekolah merupakan barisan masa hadapan kita untuk membangunkan negara untuk lebih maju seperti negara-negara yang telah maju sekarang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Azman bin Tamin Ansari dari kelas LCCI 1A LC202125947. Pada hari yang mulia ini, saya akan membentangkan tentang pencemaran air. Apakah itu pencemaran air? Pencemaran air adalah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti pepejal, cecair, gas dan lain-lain. Terdapat juga punca pencemaran air. Antara punca pencemaran air ialah punca utama daripada pembuangan sampah sarap yang secara tidak terkawal di kawasan terbuka. Sebagai contoh, apabila kilang pengeluar didirikan di lokasi yang berdekatan dengan kawasan perairan seperti sungai, tasik dan lautan, secara tidak langsung ia akan menyebabkan sisa-sisa sampah yang terkumpul akan dibebaskan ke kawasan perairan, di mana tindakan ini mengganggu ekosistem di dalam air dan menyebabkan pencemaran air wujud. Seterusnya, punca daripada pembuangan sisa-sisa kimia. Pencemaran bahan kimia daripada kilang merupakan pencemaran yang sukar untuk dibaiki oleh alam semula jadi dan juga dengan bantuan manusia. Hal ini kerana sisa-sisa kimia merupakan pepejal dan cecair yang sukar untuk diasingkan daripada kandungan air yang menyebabkan ekosistem air menjadi hancur dan tidak dapat diperbaiki. Seterusnya, kesan pencemaran air. Apakah itu kesan? Kesan yang dapat daripada pencemaran air ialah menyebabkan ekosistem terganggu di mana tekanan oksigen di dalam air menjadi rendah, memusnahkan kehidupan di dalam air, seterusnya menjejaskan kehidupan tumbuh-tumbuhan di sekitar kawasan. Selain daripada itu, ia juga akan mengganggu kesihatan penduduk sekitar kawasan. Terdapat juga langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran air. Antara langkahnya ialah dengan menjaga kesejahteraan ekosistem alam sekitar
terutamanya dari segi flora dan fauna. Seterusnya, dengan menguatkan undang-undang. Selain itu, dan yang terakhir sekali, memperketatkan kawalan di kawasan perairan seperti di tasik, lautan dan sungai pada waktu pagi dan malam. Sekian, terima kasih.